Setelah meletusnya konflik ketenteraan di antara China dan Vietnam pada tahun 1974, China telah secara terang-terangan menuntut keseluruhan Laut China Selatan di bawah perairannya. Vietnam pula bertegas mempertahankan gugusan parasel dengan alasan ianya berada bertahun-tahun di bawah kedudukannya. Konflik ini telah membuka mata negara lain yang bersepadan di Laut China Selatan untuk mempertahankan kedaulatannya, termasuklah Malaysia. Sebelum adanya pulau layang-layang, yang ada di situ hanyalah terumbu semata-mata. Maka Menteri Pertahanan Malaysia kemudian mengarahkan Angkatan Tentera Malaysia ATM untuk menguasai kawasan itu. Maka Angkatan Tentera Malaysia telah menghantar anggota dari Regimen Gerak Khas RGK untuk menduduki terumbu yang besarnya hanya sekakang kera, dan pada masa itu pasukan khas laut Pascal tidak campur tangan lagi. Bulan pertama, seramai 11 anggota telah mendarat dan menduduki terumbu layang-layang secara tetap pada awal Mei 1983 dari KB Mutiara. Tidak terdapat sebarang infrastruktur semasa itu di sana. Penempatan sementara dari papan dan kayu-kayan dibina oleh gabungan tentera darat, laut dan semua penghantaran dibuat helikopter Nuri TUDM. Amanah negara mereka pikul dengan jujur ketika orang lain tidur dengan selesa. Mereka bertungkus lumus untuk memacakkan kedaulatan negara di tanah yang asing dari tanah yang mereka pernah kenal sebelum ini. Di tanah besar semenanjung, modul-modul untuk Stesen 5 sedang dibina. Ia merupakan projek yang penuh dengan kerahsiaan, kerana itu modul-modul ini dibuat di semenanjung dan tidak di kawasan terhampir. Modul-modul ini kemudian diletakkan di atas sejenis kapal tongkang dan dikamuflaj dengan kayu-kayan serta papan-papan lapis. Pelayaran mereka mengikuti perairan antarabangsa sebenarnya terpaksa melalui kawasan berhampiran wilayah Singapura dan Indonesia. Kapal-kapal perang TLDM mengiringi pelayaran tongkang-tongkang ini yang mengambil masa sekurang-kurangnya 4 minggu untuk sampai. Dan rupa-rupanya ada mata yang memerhati pelayaran tongkang ini. Mereka terdiri dari unit-unit pasukan khas 2 buah negara jiran. Kali pertama komando Singapura mendekati tongkang tersebut dan kapal TLDM yang mengiringi memberikan arahan supaya mereka beredar. Dari menaiki tongkang, senjata yang siap dipasang dengan peluru pun diarahkan. Komando pun berundur. Kali kedua pula komando naik dan berjaya naik tanpa teragak-agak. Peluru mesin gun dilepaskan. Habis pertempuran, komando terjun ke laut. Terbunuh atau cedera tidaklah diketahui. Layaknya sebagai manusia, negara-negara terbabit sudah tentu mahu tahu apa yang dibawa oleh tongkang-tongkang ini, sehingga pelayarannya diiringi oleh kapal perang. Dan akhirnya Stesen 5 berdiri megah. Pulau layang-layang dibina dengan menambak kawasan terumbu karang. Pasir disedut dari dalam lagun dan ditambun di atas terumbu yang terdedah. Kawasan perairan yang juga dituntut oleh 5 buah negara, iaitu Brunei, Filipina, China, Taiwan dan Vietnam. Kini pulau layang-layang adalah kubu pertahanan utama kita di Laut Cina Selatan untuk mengawas Laut ZEE. Pengorbanan yang dilakukan oleh perwira-perwira kita yang menduduki dan membangunkan terumbu-terumbu ini perlu dihargai oleh generasi baru agar pengorbanan mereka ini tidak sia-sia. Terima kasih diucapkan kepada pencetus evolusi terumbu layang-layang Tun Dr. Mahathir Mohamad serta warga Angkatan Tentera Malaysia kerana berjaya menakluk sebuah harta di Laut Cina Selatan yang berharga untuk negara.